Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada staf jabatan kerana menghadiri untuk majlis kita pada kali ini. Saya Muhammad Faizman Akif selaku pengurus besar untuk syarikat Saf Butik. Untuk meeting pada hari ini, saya ingin mengumumkan satu perkara. Saya telah memperhatikan keadaan syarikat kita. Saya rasa dengan keuntungan dan keadaan ekonomi syarikat kita yang stabil, saya rasa kita mampu untuk membuka cawangan baharu di beberapa negeri. Namun saya mahu membuka cawangan di Sabah terlebih dahulu. Oleh itu, saya mahu staf jabatan bekerjasama bagi menjayakan projek kita ini. Bagi projek kali ini, saya memperuntukkan kos sebanyak 1 juta ringgit. Oleh itu, saya harap staf jabatan menggunakan kos sebanyak 1 juta ringgit ini dengan baik dan berfaedah untuk syarikat kita. Sebelum itu, saya ingin memperingati bahawa visi untuk syarikat kita adalah dapat memajukan lagi produk Saf Butik dan dapat memperkenalkan produk Saf Butik di serata dunia agar syarikat Saf Butik dapat berdiri dengan lebihkah berbanding syarikat lain. Oleh itu, visi kita ni adalah untuk memperkenalkan lagi syarikat kita. Oleh itu, kita akan membuka cawangan baru agar visi kita ini boleh tercapai, dan juga misi kita pun iaitu membuatkan pelanggan, memuaskan hati pelanggan, menjadikan produk yang bermutu tinggi, mempertingkatkan produk hasil Saf Butik bersaing di jenama-jenama yang lain. Misi kita juga ini perlu dilakukan sementara semasa kita ingin membuka cawangan baru. Sebelum saya mengakhiri masyarakat pada hari ini, ada apa-apa soalan daripada mana-mana jabatan? Okey, baiklah, saya rasa itu sahaja masyarakat kita pada kali ini. Saya harap staf jabatan boleh bekerjasama untuk menjayakan projek ini, terutamanya pengurus kewangan, agar membantu saya membuat keputusan untuk pembahagian kos kepada staf jabatan. Jika anda ada sebarang pertanyaan atau bantahan, sila kemukakan untuk meeting seterusnya lah. Baiklah, itu sahaja meeting kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi meeting seterusnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Faizman Akif selaku pengurus besar syarikat Saf Butik. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak kerana menghadiri masyarakat pada hari ini. Baiklah, seperti yang saya katakan sebelum ini, di masyarakat sebelum ini, syarikat kita telah memutuskan untuk membuka cawangan baharu di Sabah bagi memajukan dan memperkenalkan produk syarikat Saf Butik ini. Dan juga saya telah memberikan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit untuk projek kita pada kali ini. Saya harap staf jabatan sudah bersedia untuk membentangkan kos-kos yang anda inginkan. Baiklah, kita mulakan masyarakat kita dengan mendengar pembentangan daripada staf jabatan. Kita akan mendengar pembentangan daripada Jabatan Kewangan terlebih dahulu. Pengurus kewangan sudah bersedia? Okey, baiklah, kita akan mendengar pembentangan daripada pengurus kewangan kita. Dipersilakan. Boleh nampak slide ke? Boleh nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Tuan Pengurus Besar. Saya Nashifah Akilah binti Yaman selaku pengurus Jabatan Kewangan Syarikat Saf Butik. Jabatan Kewangan memerlukan kos sebanyak RM92,783 bagi kenaan pembukaan cawangan baru.
Kos utama bagi pembukaan cawangan usaha butik ialah sewa kedai berjumlah RM5,000, mengubah soalan kedai RM12,500, perjalanan dan pengeluaran RM12,050, insurans dan cukai van RM3,000 bagi 2 buah van, bacaan reka bentuk produk RM500, insurans kedai dan keselamatan RM1,200. Kos kelengkapan ialah RM40,000 bagi kegunaan pembelian perabot, mesin jeruang sebanyak RM9,240 bagi 2 buah, mesin pencetak RM680, komputer RM3,913 dan kelengkapan lain RM10,000. Jumlah keseluruhan bagi seluruh kos kali ini ialah RM92,283. Saya rasa itu sahaja daripada kos yang diperlukan untuk Jabatan Kewangan. Diharapkan agar pengurus besar dapat membuat keputusan sewajarnya dengan menuliskan peruntukan bagi Jabatan Kewangan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih daripada pengurus kewangan kita, Puan Nur Syifa Akilah. Baiklah, kita akan teruskan dengan mendengar pembentangan seterusnya daripada pengurus pemasaran kita. Persilakan. Terima kasih Tuan. Saya Nur Fatihah binti Abdul Ghani, pengurus pemasaran Safs Butik. Ingin memaklumkan bahawa kos yang diperlukan oleh jabatan saya adalah sebanyak RM218,016. Bagi mengiklankan kasut kita di cawangan baru, kita akan mengupah 2 orang duta, iaitu Datuk Nicole N. David, bekas pemain squash profesional Malaysia, dan Dizija, pemain badminton Malaysia, dengan bayaran RM30,000 seorang, menjadikan jumlah keseluruhan RM60,000 keseluruhannya. Penggambaran untuk duta akan dilakukan di sebuah studio dengan sewaan RM8,100. Seterusnya, kita akan melakukan pemasaran produk secara atas talian untuk memaklumkan pengguna tentang potongan harga hanya sebanyak 10% sempena pembukaan cawangan baru kita. Kita akan menyewa slot iklan dari televisyen dan media sosial seperti Instagram, Facebook dan TikTok dengan jumlah kos RM82,100. Bagi meluaskan lagi pemasaran produk kita akan menyewa papan iklan dari Avian Advertising di 8 lokasi dengan harga RM8,000 bagi setiap lokasi, menjadikan jumlah kos papan iklan RM64,000. Syarikat akan membuat rekaan papan iklan sendiri dan akan dicetak oleh syarikat percetakan Tiara Perkasa dengan kos RM7,016. Selain itu, kita akan mengupah pembina laman sesawang bagi memudahkan pelanggan, membuat pembelian secara atas talian sekaligus mengurangkan pergerakan pada masa pandemik ini. Laman sesawang ini juga dapat menarik pelanggan antarabangsa. Kos pembangunan laman sesawang ini adalah RM4,900, menjadikan jumlah kos yang diperlukan oleh Jabatan Pemasaran sebanyak RM218,016. Itu sahaja daripada saya. Saya berharap segala perbelanjaan dapat diluluskan dan diberi pertimbangan sewajarnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih daripada pembentangan pengurus pemasaran kita, Puan Nur Fatihah. Baiklah, kita akan teruskan dengan mendengar daripada pengurus pengeluaran kita. Dipersilakan. Terima kasih Tuan. Baiklah, nama saya Nur Syafiqah Khan binti Muhammad Umar selaku pengurus pengeluaran syarikat Saf Butik. Bercadang ingin membeli 2 buah lori yang berharga RM92,800 sebuah yang menjadikan jumlahnya RM185,600. Hal ini bagi memudahkan penghantaran produk kita yang telah siap dijahit ke semua kedai-kedai kasut. Oleh itu, saya ingin meminta pendapat sekali lagi kepada semua jabatan. Adakah anda bersetuju dengan cadangan saya yang ingin membeli 2 buah lori yang berjenama Hino model W720R HEMQL3? Setuju. Seterusnya, saya juga bercadang untuk membeli 2 buah mesin jahit dari jenama yang sama namun berbeza model yang masing-masing berharga RM30,000 sebuah. Mesin jahit yang pertama ialah berjenama Top Eagle model THH2269A
Mesin ini digunakan untuk simming bahagian kasut sukan dengan garisan selari, manakala mesin yang kedua dari jenama yang sama, model THH2298CL, pula digunakan untuk menjahit produk kasut kita yang jenis kain. Dengan ini, jumlah kos yang diperlukan untuk membeli 2 buah mesin sebanyak Rm60.000. Akhir sekali, dalam proses pembuatan kasut semestinya memerlukan beberapa bahan mentah untuk menyiapkannya. Oleh itu, saya telah menyeraikan beberapa bahan mentah yang diperlukan untuk menyiapkan produk kita. Antaranya ialah getah, kanvas, nilon, bahan sintetik dan dinghai. Kos bagi setiap bahan mentah tersebut masing-masing bernilai Rm13.000. Oleh itu, jumlah kos yang diperlukan untuk mendapatkan bahan mentah ialah sebanyak Rm65.000. Dengan ini, kita dapat mengeluarkan 800 buah kasut dengan kos Rm81 seunit. Oleh itu, kos yang saya perlukan untuk bahagian pengeluaran adalah sebanyak Rm310.600. Itu saja daripada saya. Saya berharap agar cadangan ini dipertimbangkan dengan sewajarnya oleh pengurus besar kita. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih daripada pengurus pengeluaran kita, Puan Syafika Khan. Baiklah, kita akan meneruskan dengan mendengar pembentangan daripada pengurusan sumber manusia. Dipersilakan. Saya Nurizati binti Jeffrey selaku pengurus sumber manusia SAFS Butik ingin membentangkan permohonan dana peruntukan bagi Jabatan Sumber Manusia bagi pembukaan cawangan baru di Sabah. Bagi peruntukan dana kami terbagi kepada 2 kategori, iaitu yang pertama pengrekrutan pekerja dan yang kedua ialah kebajikan pekerja. Rekrutan pekerja ialah untuk mengisi jawatan kosong di cawangan baru di Sabah, dan yang kedua ialah kebajikan pekerja iaitu daripada segi kesihatan pekerja dan gaji pekerja. Baiklah, daripada segi pengrekrutan pekerja, kaedah yang pertama yang kami gunakan ialah pengiklanan di web tempatan untuk pengisian jawatan kosong. Kami Jabatan Pengurus Sumber Manusia memilih laman web yang sering dikunjungi oleh para belia, iaitu Steam dan Discord. Kedua-dua website ini merupakan website bagi permainan video yang mendapat kunjungan ramai daripada para belia. Laman saiz pengiklanan yang kami akan langgangi ialah bersaiz 1280 darab 628 pixels. So, kos bagi kedua-dua website ini ialah RM2,800 untuk pengiklanan sepanjang 2 minggu dan tambahan RM800 untuk penambahan bagi dipaparkan setiap page laman web dalam tempoh 2 minggu pengiklanan. Ini menjadikan jumlah kos untuk kedua-dua website ialah RM3,600. Seterusnya, kaedah kedua yang kami gunakan untuk pengrekrutan pekerja ialah mengiklankan banner di setiap bahu jalan menuju ke kedai, iaitu bersaiz 12 kaki. So, kos untuk 40 banner tersebut ialah RM2,400. Kaedah yang ketiga kami gunakan pula ialah servis daripada radio tempatan, dan audio yang berdurasi 25 saat itu berharga RM30 untuk sekali siar. Jadi syarikat kami mencadangkan untuk disiarkan sebanyak 4 kali dalam sehari yang berjumlah RM80. Siaran tersebut akan berlangsung selama 2 minggu yang berjumlah RM1,120. Audio tersebut akan dilakukan oleh staf syarikat sendiri bagi menjimatkan kos yang akan digunakan. Seterusnya, kaedah yang kami akan gunakan ialah pengiklanan pengrekrutan pekerja melalui Instagram syarikat kita sendiri, iaitu SAFS Butik, dan laman web rasmi syarikat. Itulah yang tertera di slide tersebut. Okay. Seterusnya, daripada skop yang kedua ialah kebajikan pekerja. Gaji pekerja tersebut ialah untuk sebulan. Kita daripada cashier, storekeeper, promoter, warehouse supervisor, accountant officer, office assistant, shop manager. Dan total untuk ke-18 pekerja ialah RM65,100. Okay, yang seterusnya ialah COLA, iaitu cost of living allowance, RM1,000 bagi setiap pekerja. Medical check-up
untuk sekali dengan self test dia bernilai RM200 untuk setiap pekerja. So total dia untuk semua kebajikan pekerja RM21,600. So jumlah dana yang diperlukan bagi kedua-dua skop iaitu pengrekrutan pekerja dan kos kebajikan pekerja ialah RM93,820. Okay, saya berharap kos dana yang diperuntukkan untuk Jabatan Sumber Manusia dapat dipertimbangkan oleh pengurus-pengurus yang lain dan ketua pengurus kita. Okay. Dan terima kasih kepada saya. Terima kasih daripada pembentangan tersebut. Pembentangan daripada pengurusan sumber manusia kita, Puan Nurizati. Baiklah, kita akan teruskan dengan mendengar daripada pembentangan R&D kita. Dipersilakan pengurus R&D. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Najah binti Muhammad Syarif, merupakan pengurus penyelidikan dan pembangunan syarikat Safs Butik. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memulakan pembentangan saya dengan memberitahu bahawa jabatan saya memerlukan kos sebanyak RM177,550. Maafkan saya. Perbelanjaan terbesar jabatan ini adalah kos premis makmal yang baharu yang merangkumi 56% daripada keseluruhan perbelanjaan, iaitu RM100,000. Makmal ini sangatlah diperlukan untuk menjalankan penyelidikan terhadap ketahanan dan keselesaan kasut jualan syarikat ini. Seterusnya, peralatan makmal pula memerlukan sebanyak RM62,000. Antara peralatan yang diperlukan adalah perkakasan komputer yang berharga RM20,000. Terdapat juga 3 jenis mesin yang bahagian saya perlukan, iaitu yang pertama, instrumented treadmill yang berharga RM17,000. Kegunaan mesin ini adalah untuk menguji ketahanan kasut. Seterusnya, jabatan ini juga perlukan mesin force platforms yang digunakan untuk mengukur keseimbangan kasut yang berharga RM15,000. Mesin ketiga pula adalah mesin pressure distribution measurement yang digunakan untuk mengukur untuk mengukur tekanan yang dikeluarkan oleh kasut agar kasut itu selesa untuk dipakai. Mesin ini pula berharga RM10,000. Seterusnya, kos penyelenggaraan mesin pula berharga RM5,500. Dan akhir sekali, RM10,000 akan digunakan untuk membeli keperluan asas seperti sarung tangan, kot makmal, dan cermin mata keselamatan. Oleh itu, kesimpulannya, jabatan saya memerlukan RM177,550 dan saya harap kos yang saya telah nyatakan akan dipertimbangkan oleh Tuan Pengurus Besar. Sekian itu sahaja daripada pembentangan perbelanjaan jabatan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih daripada pembentangan daripada pengurus R&D kita, Puan Syarifah Najah. Baiklah, setelah terima kasih kepada setiap jabatan kerana telah membentangkan kos-kos yang jabatan anda perlukan. Baiklah, setelah saya menjumlahkan semua kos yang setiap jabatan inginkan, jumlah kos yang diperlukan ke semua jabatan adalah RM891,469 dengan mempunyai lebihan RM108,531. Itu adalah lebihan setelah saya menolak RM1 juta itulah. Jadi pengurus kewangan, adakah anda setuju dengan untuk mempersetujui kos-kos yang setiap jabatan inginkan? Ya, saya setuju. Saya rasa setiap jabatan yang setiap jabatan bentangkan tadi dengan peruntukan yang mereka perlukan adalah sesuai untuk pembukaan cawangan baru kita tidak lama lagi. Baiklah, terima kasih. Tidak apa-apa pertanyaan daripada
mana-mana jabatan. Pertanyaan ataupun bantahan? Okay, baiklah. Saya rasa tidak bantahan ataupun pertanyaan daripada setiap jabatan. Oleh itu, saya akan menyetujui untuk saya telah membuat keputusan untuk memberikan atau mempersetujui kos-kos yang setiap jabatan inginkan. Oleh itu, dan juga saya ingin bertanya untuk lebihan kos ini iaitu RM18,531 ini, adakah anda mempunyai sebarang cadangan mengenai lebihan kos ini? Saya rasa lebihan baki daripada peruntukan tu kita boleh simpan terlebih dahulu untuk digunakan pada masa akan datang. Okay, baiklah. Saya akan simpan lebihan kos ini untuk aset syarikat kita. Aset syarikat kita jikalau kos ini bakal digunakan untuk di masa hadapan. Baiklah, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniah kepada setiap jabatan kerana telah berusaha untuk menjayakan projek kita pada kali ini. Segala proses yang seterusnya itu saya harap kita boleh teruskan dan saya harap syarikat kita sentiasa berada dalam keadaan yang stabil dan juga mempunyai keuntungan yang baik. Jadi saya rasa itu sahaja masyarakat kita pada kali ini. Terima kasih kepada setiap jabatan. Itu sahajalah untuk masyarakat kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.